soal penyatuan bangsa. Kenapa kamu nak bercakap soal penyatuan bangsa? Saya hairan adanya pimpinan kita yang daripada UMNO pula ni bersetuju, sokong. Oh, kita kena santuni bersama dengan PBM ini demi untuk perpaduan. Perpaduan apa benda? Lepas tu mesti untuk demi kestabilan politik. Untuk kestabilan politik siapa? Persoalannya. Jadi ini ya, jadi sekarang ni rakyat sentiasa diletakkan dalam kebingungan. Macam mana mereka kata untuk bersatu Melayu? Saya nak soal saudara lah. Kita letakkan ke tepi soal parti-parti dan sebagainya. Okey, apabila PBBM mengatakan marilah kita bersatu padu. Okey, kerana adanya PAS, adanya UMNO, dua parti. Tapi waktu yang sama kamu berlasah Datuk Mahathir like nobody business. Dengan segala maki hamonnya. Kamu berlasah Anwar Ibrahim like nobody business. Kamu cerca Mat Sabu. Apakah tiga-tiga orang ni bukan Melayu? Saya bukan bercakap untuk membela mereka, tidak. Kita bercakap soal realiti. Jangan kita memikirkan tak boleh lah sebab warga UMNO kena bercakap soal UMNO. Tidak. Ya, bagi saya kalau kamu bercakap subjeknya adalah penyatuan bangsa. Dalam waktu penyatuan bangsa, kamu maki hamon parti PEN, kamu maki hamon PKR, kamu tak bagi muda, Syed Saddiq, lepas tu Datuk Mahathir. Jadi dia tu bukan Melayu ke? Nah, ini yang saya nak lontarkan bersara, bahawa kerana hari ini rakyat pula ditakut-takutkan dengan pelbagai acuan. Adanya ordinance antaranya macam 100,000. Contoh sebagai contoh yang 10,000 denda tu lain. Yang ini ada pula lagi itu satu ordinans baru bahawa kalau kita menyiarkan berita palsu dan sebagainya yang dikatakan palsu, maka dia akan didenda atau diseret. Untuk denda boleh dendanya sejumlah 100,000 di bawah akta berita palsu. Tapi waktu yang sama selama 2 hari saya dengar, saudara boleh tengok dalam internet bahawa 2 hari ini syarat dalam maya ucapan yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu beliau di luar kerajaan. Waktu itu beliau bercakap sebagai pembangkang di luar kerajaan. Di dalam Dewan Rakyat dia kata beliau menyifatkan jika kerajaan mau mewujudkan undang-undang tersebut, maka ia sebagai draconian law, itu menarik balik ke belakang dan menyekat kebebasan rakyat dalam kebebasan bersuara. Ya, ini waktu dia berada di luar kerajaan. Sekarang ni dia dah jadi kerajaan, ada pula undang-undang ni pula. Jadi di sini dah saya kata kontradik. Sewaktu kamu di luar kerajaan, kamu tidak bersetuju. Kamu menyanggah. Tapi bila dah jadi kerajaan, ambil balik. Ini persoalannya. Saya menimbulkan persoalan. Bukan kita nak menyanggah. Memang kita tahu ordinans darurat, kita kena ikut, kita kena akur. Tak ada masalah. Cuma, kita kena santuni sebelum jadi kerajaan. Kau cakap begini. Dah masuk kerajaan, begini jadinya. Ini macam Azmin Ali lah. Penyatuan. Apa yang kamu nak satukan? Jadi apakah dengan menerima kehadiran Xavier Jeyaretnam dari PKR untuk menyertai gabungan kerajaan menyatukan bangsa? Ini persoalan. Bagaimana dengan 2 orang ahli PKR dari Teberau dan dari Julau? Bagaimana dengan kehadiran Sintaram? Mereka ni ada bin ke? Ini permasalah yang saya lihat. Begitu juga dalam isu kalimah Allah. Saya tidak mahu mempertikaikan apa yang telah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Tetapi seandainya kalau waktu ini bila Mahkamah memutuskan pimpinan PAS berada di luar kerajaan, saya ingat macam nak rak lah. Kenyataan akan dikeluarkan. Pelbagai dalil akan dikeluarkan yang menyanggah keputusan itu. Tapi sekarang ni diam. Bahawa kita kena patuh pada keputusan Mahkamah Tinggi. Dah jadi lain. Orang dah mula bercakap ini, umat Islam cakap ni. Saya bukan nak mengadu domba, tidak. Tetapi pimpinan PAS sepatutnya perlu mengeluarkan satu kenyataan yang benar-benar tuntas, yang jelas, yang menggambarkan bahawa Islam itu adalah satu agama yang disantuni dengan kemurnian. Islam tidak mengajak kita untuk berpecah belah. Cari jalan lah. Ini tidak. Saya bukan nak attack PAS ya.
Tapi ini realitinya. Sebab waktu di luar kerajaan, macam-macam lah. Orang undang-undang RUU 355 lah sebagainya. Begitu juga dengan isu judi. Nah, bila berada dalam kerajaan, saat kita menghadapi PKP, tiba-tiba Kementerian Kewangan kata maka pusat-pusat perjudian ini diizinkan beroperasi. Dan waktu itu, saat itu, masjid masih belum boleh lagi. Masjid masih belum lagi boleh diizinkan untuk menunaikan solat berjemaah. Dan solat Jumaat pun tak dapat diadakan waktu itu. Bukan sekarang, waktu itu. Waktu kelulusan diberi. Jadi, pimpinan PAS diam. Jadi saya kata, bila kamu berada dalam kerajaan, kamu cakap lain. Waktu di luar kerajaan, kamu cakap lain. Ini yang saya katakan, kenapa harus rakyat dibohongi? Dengan segala fatamorgana politik, dengan cakap retorikanya. Sebab itu sekarang saya rasa hari inilah, kalau siapa sajalah pemimpin yang melontarkan, kononnya demi agama, bangsa dan tanah air, demi agama, bangsa dan negara, demi agama. Saya kata orang inilah, kalau ada di depannya tu, uluran, jawatan, wang dan sebagainya, akhirnya mulut mereka diam. Dan akhirnya, rakyat yang menyokong mereka saat mereka bertanding dalam pilihan raya, rakyat akan dikecewakan. Sebab itu saya katakan, kenapa perlu rakyat dibohongi waktu anda bermain politik? Ini yang harus kita fikir. Sebab saya menyatakan begini kerana, kenapa saya nyatakan ini? Kerana tinggal lagi 4 bulan jeda waktu tamat tempoh darurat, sebagaimana yang diumumkan oleh Tan Sri Perdana Menteri. Jadi apakah benar-benar darurat ini akan terhenti menjelang 1 Ogos? Kalau ini terhenti 1 Ogos, artinya beliau menepati janji. Dan nampak gayanya penurunan COVID ni nampaknya berkurangan. Jadi kalau ini berlaku, maka kita mengharapkan agar Parlimen dapat bersidang. Memang bahawa saya ingat dalam tempoh 4 bulan itu wajarnya lah bahawa Parlimen itu dibuka semula untuk diadakan persidangan Parlimen. Kerana untuk dah sekarang ni, kalau tempoh untuk bulan ini, iaitu bulan Mac. Untuk bulan Mac saya tidak nampak Parlimen boleh bersidang dalam keadaan segera. Jadi mungkin hujung bulan Mac, kalau dia nak mengeluarkan notis persidangan Parlimen selama 28 hari itu, mana sepanjang bulan itu bulan puasa. Takkanlah bulan puasa pula nak buat persidangan Parlimen. Kemudian lepas 28 hari itu, datang pula bulan Hari Raya. Jadi, tentulah saya berkeyakinan pada saya, mungkin pertengahan ataupun di hujung bulan Ramadan yang penuh dengan sukses itu, mungkin Speaker Dewan akan mengeluarkan notis untuk persidangan. Jadi, persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan diadakan dalam tempoh 3 bulan mendatang. Kalau 3 bulan mendatang, maka jeda waktu sehingga 1 Ogos itu sudah hampir. Jadi dengan adanya begitu, bila Parlimen bersidang dan berkemungkinan darurat ini ditarik balik. Mungkin, ini pandangan saya. Saya yang daif ini, saya berkira soal tarikh, waktu. Dan jika itu berlaku, sewajarnya lah kita menerima baik. Cuma yang kita harapkan, saya nak jelaskan berkali-kali lagi, bahawa rakyat menuntut supaya Parlimen dibuka semula bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Bukan soal untuk menafikan keabsahan ataupun tentang legitimasi seseorang pemimpin itu, sama dia layak jadi Perdana Menteri ke, dia layak jadi Menteri Besar ke. Jangan lupa ya, ini bukan hanya berlaku di Dewan Rakyat, ini juga sedang akan berlaku di beberapa buah negeri, di Dewan Negeri. Pasti akan ada usul yang akan mempertikaikan berhubung dengan legitimasi Menteri Besar. Seperti di Negeri Johor. Kabarnya bila berlaku lompatan-lompatan ini, resi kedudukan Datuk Menteri Besar Johor juga tidak begitu selamat. Begitu juga di Negeri Melaka. Kabarnya saya dapat dapatan saya di Negeri Melaka juga, yang amat berhormat Datuk Sulaiman, mungkin juga akan dicabar oleh pihak pembangkang dan sebagainya. Begitu juga di Dewan Undangan Negeri Sembilan. Saya mendapat perkabaran. Dan yang terakhir sekali tentulah di Perak. Keadaan di negeri juga menyangkut soal legitimasi. Ini kita tak nak pertikaikan. Yang kita nak pertikaikan, yang kita tuntut supaya Parlimen bersidang
Dewan Negeri bersidang supaya masalah rakyat dapat disantuni. Di Parlimen tentang akta-akta tertentu, perjalanan kementerian-kementerian. Di Dewan Negeri pula adalah tentang enactment negeri. Saya jangan lupa negara kita ni pemerintahnya ada dua. Satu kerajaan pusat, satu kerajaan negeri. Jangan kita nafikan soal begitu. Jadi saya dalam memberi pencerahan ni, saya kena faham. Bukan apa ini tujuan saya untuk menakut-nakutkan, tidak. Tetapi ini yang sedang berlegar dalam pasaran politik hari ini. Kemungkinan 4 negeri ini akan ada masalah jika persidangan Dewan Negeri dijalankan. Tapi saya yakin itu bukan masalah rakyat. Yang rakyat nak tahu apa perkembangan di negeri Perak, apa perkembangan di negeri Johor, apa perkembangan di negeri Sembilan, apa usaha-usaha dilakukan di negeri Melaka. Rakyat nak tahu. Ini di peringkat pentadbiran kerajaan negeri yang mencakupi tentang Majlis Perbandaran, permasalahan tanah, permasalahan tukar hak milik, permasalahan pembangunan kawasan-kawasan daerah-daerah dalam negeri tersebut. Dan di Parlimen juga tentulah rakyat nak tahu apakah suara mereka telah dibawa oleh setiap wakil rakyat yang dipilih. Ahli-ahli Parlimen. Banyak masalahnya. Masalah barang naik, minyak naik. Dan semalam saya dapat kiriman harga minyak masak RM30 lebih untuk 5 kilo. Saya pun terkejut. Kenapa tidak ada satu kawalan? Jadi ini juga kita nak tahu. Jadi saudara, dalam keadaan begini sepatutnya lah kita minta supaya Dewan Parlimen dapat bersidang. Dan kalau saya melihat dari segi kefahaman saya, apabila setiap Parlimen ataupun Dewan Negeri nak bersidang, mesti ada notis selama 28 hari, maka mungkin notis itu akan dikeluarkan sekitar penghujung bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan, bulan depan. Sebab kita 30 hari lagi, kita akan berpuasa. Seperti Mac, April, Mei. Mei nanti, hujung Mei, Jun. Jadi Jun akan keluar satu notis, maka Dewan bersidang Julai. Julai 1 Ogos, jeda waktu sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, tempoh darurat itu sampai 1 Ogos. Itu kefahaman saya. Tapi jangan lupa, darurat ini boleh disambung semula. Bukan artinya kalau keadaan tidak menyenangkan, kalau keadaan COVID-19 ini masih berterusan, kalau masalah COVID ini boleh menyerang tentang ekonomi negara, maka ia boleh dilanjutkan. Saya kena ingat bahawa alasan bahawa diwujudkan perintah tindakan darurat ini untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Dan juga untuk menjaga supaya kita punya ekonomi kita dapat dijaga dengan baik, rakyat dengan baik. Cuma dalam yang saya persoalkan sepanjang-panjang yang lalu, apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani saat kita berada dalam perintah darurat tentang makan. Yang paling penting makanan, kehidupan rakyat, pendapatan rakyat, skim ransangan ekonomi rakyat. Ada ke rakyat cukup duit? Barang-barang sepatutnya saya kata, sepatutnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna mengambil kesempatan dengan adanya perintah darurat ini untuk meletakkan harga siling setiap barangan keperluan. Gandum, beras, gula, tepung, minyak. Ini Kementerian Dalam Negeri, Perdagangan Dalam Negeri Hak Ehwal Pengguna boleh menggunakan dekrinya bahawa sekarang ini dalam keadaan darurat, maka inilah harga siling yang diizinkan oleh kerajaan. Jadi soal pengekspor ataupun pengimport nak naik harga semua tak boleh. Kerana kalau mereka menaikkan harga, maka mereka menentang perintah dekri darurat. Itu yang selalu saya nyatakan, sepatutnya menteri-menteri menggunakan kesempatan ini. Bukan dengan kesempatan yang lain. Kita tidak mahu berpolitik. Rakyat dah lenjan. Rakyat sudah terlalu letih dengan politik ni. Dan rakyat sudah letih. Mereka dibohongi oleh pelbagai ungkapan, kata-kata, retorika, ucapan demi agama, bangsa dan negara dan sebagainya. Letih. Kita yang mendengar pun turut letih. Jadi berhubung dengan ini macam UMNO. UMNO akan mengadakan persimpunannya lewat dan lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Pada 27 dan 28 dari bulan ini. Masalahnya saya dapatan saya, ada orang bercakap dengan saya, besar kemungkinan usaha-usaha sedang dilakukan. Ini untuk warga UMNO.
usaha-usaha sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak ada apa-apa ini bukti. Yang saya dengar dapatan bahawa adanya pimpinan-pimpinan UMNO sedang dirunding. Pertama sekali untuk menolak usul yang dibawa oleh bahagian-bahagian berhubung dengan kerjasama UMNO dengan Parti Perubumi Bersatu, PBBM. Usaha-usaha sedang dirunding dengan perwakilan-perwakilan yang akan membahaskan. Bila selepas saja Presiden menyampaikan ucapan dasarnya, maka perbahasan. Bila perbahasan usul, maka waktu itulah akan bangun katanya. Dan juga seandainya pihak Majlis Tinggi dan Presiden masih kekal menghormati, menyantuni kehendak perwakilan bahagian-bahagian, dengan Presiden pun akan dilanyak oleh mereka perwakilan sehingga sampai ke tahap usul undi tidak percaya. Itu dapatan saya. Yang ada orang beritahu pada saya, usaha sedang dirunding supaya ada perwakilan UMNO yang boleh dibelotkanlah. Kalau belot itu nanti bukan, ini keadaan bukan katak. Ini dalam kesongsangan berpolitik ini, mereka sanggup melakukan apa saja. Paling penting yang mereka mahu supaya UMNO tunduk kepada kehendak Parti Perubumi Bersatu. Itu saya heran. Saya hairan pemimpin UMNO yang bergelar ahli parlimen, yang bergelar ketua bahagian, yang bergelar sebagai menteri dan sebagainya, kenapa mereka boleh terjebak untuk berada dalam suasana politik yang songsang ini, mengizinkan kesongsangan berlaku dalam politik. Saya oleh kerana suasana saya dihack lagi, so setakat ini malam ini, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.